Okey. Faiz. Bukan. Okey. Semasa awak buat, okey, ini masa nak buat lah. Okey, semasa awak buat, awak boleh bezakan garisan-garisan ni. Okey, tengok mula-mula masa awak nak buat, awak boleh bezakan dengan warna-warna lah supaya awak faham. Tapi bila awak dah siap semua, okey, nak hantar, awak kena tukar semua warna kepada warna putih. Okey. Tukar warna, kalau masa nak buat tu warna-warni tak apa. Tapi masa dah siap tu nak jadikan PDF. Okey, yang nak jadikan PDF, saya tunjukkan awak dulu supaya awak tahu masa awak nak buat tu apa awak kena awak buat. Okey, masa awak, tengok awak nampak kan? Okey, masa awak nak hantar bagi saya semak, okey, yang pertama saya nak yang ini tapi mesti warna putih semua. Okey. Kalau awak nak buat daripada awal warna putih pun tak apa. Tu terpulang pada awak. Yang penting jangan keliru. Sebab saya buat warna-warni, saya nak elakkan kekeliruan. Okey. Okey, tengok masa awak nak hantar, saya kena tunjukkan step terakhir ni sebab dia ada kaitan masa awak nak buat tu. Okey. Awak kena bagi dalam keadaan fit to paper. Fit to paper, PDF lah kan. Masa nak hantar PDF, carilah PDF. A4 ke apa ke. Okey. Fit to paper. Okey. Yang ini A4. Okey. Andai kata ni ada lagi andai ni. Awak nak bagi A3 pun boleh. Okay. Tapi fit to paper A3 lah. Tapi kalau awak buat A3, awak kena lukis dalam kertas A3. Better awak buat A4 lah sebab awak nak lukis dalam A4. Okay. Ini. Okay, nampak? Awak zoom. Pergi dekat sini. Okay, sebab ni nanti awak nak kena lukis balik. Awak nak kena tekap. Okay, awak kena tekap nanti. So, bila awak okay. Okay, saya letak dekat file Faiz lah. Faiz tak masuk lagi mana? Okay, mana? Okay, yang ini ISO pipe. Okay. Okay. Yang satu lagi, ini awak pelik, awak nampak pelik kan? Saya tak nak besar-besar. Saya nak kawasan ini saja. Nanti saya tunjukkan macam mana nak dapat kawasan ni. Okay, yang ini pula, masa awak nak hantar, okay, tengok betul-betul. Kalau boleh tulis, tulis. Tapi awak kena ambil A3. A3 size. Nampak? A3 size. Jangan ambil A4. Tak boleh fit to paper. Tak boleh. Awak kena tukar. Custom ni, unit ni 1/25. Kat bawah ni awak tekan 25. 1/25. Okay, kenapa? Dia ada dekat dalam soalan. Okay, saya tunjuk awak kejap Soalan. Soalan dekat. Okay, sekejap saya tarik. Okay, soalan dekat sini. Okay, contoh tugasan. Bukan. Okay, sekejap kerja khusus. Saya nak tunjuk awak. Kenapa kena buat 1/25? Sebab dekat dalam soalan awak, dia minta masa buat pipe tu, awak punya skala adalah pipe bukan, ini cikgu. Calon. Ting. Ni. Okay, nampak tak? 1/25. Kalau bangunan 1/100. Okay. Kalau bangunan 1/100. Okay. Tengok Ini masa supaya saya senang nak print lah. Okay, kalau saya tengok salah, saya kena print balik semula. Okay, masa awak nak hantar pipe. Okay. Ni kena belajar juga ni. Mana tadi tu Faiz? Ni. Masa nak hantar pipe, awak kena
besarkan lukisan awak tu. 1/200. Lepas tu saiz dia A3, nanti dia jadi besar tau. Tengok saya tunjukkan. Saya tunjukkan hasil dia. Ni. Okay, continue. Okay, kita tengok dulu. Review dulu. Tadi tu saya setting ke tahap apa A3. Okay, saya balik semula Saya window kan. Betul-betul. Okay, dia memang besar tau. Lukisan awak tu memang besar. 1/, lepas tu A3. Okay, tengok preview. Nampak? Sampai bila kita buat 1/25, awak kena hati-hati dekat lukisan awak. Dia jadi macam tak muat. Okay. Tapi itulah dia. Itulah nanti masa nak lukis tu awak kena adjust. Okay. Macam saya tadi tu kan, saya dah tunjuk kat awak. Bila saya print, dia tak muat. Maksudnya saya kena adjust lukisan saya. Sebab awak tengok soalan ni. Dia kata awak kena buat skala 1/25. Awak kena, dia tak boleh fit to size. Nanti dia melibatkan ukuran. Kalau tak, okay, masa awak nak lukis tu, awak kena adjust. Adjust sampai dia muat-muat. Nampak saya dah tunjuk kat awak. Ngam-ngam pula saya tunjuk kat awak dia tak muat kan. Dia tak muat. Gambar tu jadi tak muat. Maksudnya kalau awak nak kasih muat, awak kena awak kena buat potong sikit. Dapur awak ni, awak kena potong sikit. Okay, sekejap. Awak kena pastikan dia muat. Kalau tak nanti lukisan awak tak muat. Melintang. Betul lah. Okay, maksud saya potong tu macam ni tau. Okay, sekarang dapur awak ni besar kan. Awak kena buat satu keratan. Okay, katakanlah nak kasih dia muat. Awak kena potong dia. Tapi awak kena buat garisan keratan. Okay, awak kena potong dia supaya muat. Sebab gambar awak tu besar. Ni. Dia kena ada buat lukisan keratan. Maksudnya sekarang ni kita kena trim. Katakanlah awak trim kat sini. Awak nak bagi muat. Okay, saya trim, tunjuk kat awak. Okay. Okay, ni saya trim. Okay, ni saya dah trim. Sekarang ni saya dah trim. Okay, bila saya trim, saya kena tunjukkan garisan keratan. Okay, sekarang ni, sekejap ni saya dah trim kan. Okay, lepas tu saya kasih dia join lah balik semula. Sebab dia tidak tak melekat. Macam ni. Tapi, ada tapi dia. Tapi, kena tunjukkan kawasan ini adalah keratan. Yang awak dah potong. Kalau tak, awak buat semua dia tak muat kan. Awak kena buat garisan keratan macam ni. Jadi orang tu tahu, kawasan ni memang tak cukup panjang. Jadi bila tak cukup panjang, awak buatlah keratan macam ni. Tukar garisan biasa je. Semua nampak. Kalau tak, dia tak muat. Okay. Kena tunjukkan keratan. Okay. Sebenarnya saya dah potong dah. Gambar asal macam ni. Ini lukisan si Faiz. Gambar asal macam ni. Awak tengok. Saya dah buang store, ruang makan. Nanti saya tunjuk dekat awak. Ni saya copy paste. Lepas tu bila saya nak print dia tak muat. Ni pun dia patutnya dia terikut sekali. Dia tak terikut pula. Nantilah. Nanti kemudian baru kita cerita. Okay. Maksudnya ni bolehlah buat semula ni sebenarnya ni. Yang apa ni? Yang ni nanti Faiz buat semula lah. Tapi sebenarnya Faiz kena buat balik semula. Okay. Harap-harap awak nampak apa yang berlaku dekat saya ni. Okay. Lepas tu baru kita boleh, tak boleh fit. Tak boleh fit. Kena pergi 25. Okay. Tak boleh A4. Kena setting A3. Windows. Okay. Daripada sini. Okay. Saya sampai sini. Okay. Sekali lagi saya buat. Kalau tidak gambar tu tak masuk. Tahulah masuk ke tak ni.
Okay, contohlah Okay, sekarang ni saya kasih dia melintang. Sekejap, saya kasih dia melintang. Sekali lagi, saya buat window. Sini. Okay, lepas tu preview. Nampak? Okay, daripada tadi tu kan, ni masuk sikit. So kalau awak nak bagi dia masuk tepi ni, maksudnya nanti awak kena adjust lah gambar awak ni, adjust. Supaya dia betul-betul masuk. Setiap kali masa awak melukis tu, awak kena try sekali lagi. Ni kalau aku buat satu ni sebab 25, A3 masuk tak dekat dalam kawasan? Masuk tak dalam kawasan? So awak kena crop, awak kena trim lukisan awak kan. Macam ni, awak jangan shock sendiri masa melukis. Tengok tadi tu saya tunjuk dekat awak. Garisan ni tak masuk. So maksudnya nanti awak kena movekan dia ni. Ni awak kena movekan bagi dia masuk garisan ni. Nanti kena adjust lah. Kat kawasan ni pun kena adjust. Ni pun sama. Dia tak termasuk tadi kan. Maksud nanti awak kena adjust ni. Bagi dia fit sikit lah. Masukkan dia sikit kat dalam. Movekan ni. Movekan kat sini. Macam tu. Tapi ni kena edit balik lah lukisan ni. Ni kena edit balik. So bila dah edit, test balik. So masa nak lukis tu, awak kena pertimbangkan keseluruhan kawasan. Jangan main lukis saja. Nampak ni. Nanti kalau tidak awak lukis dah penat-penat awak lukis, rupanya lah tak muat bila nak print A3. Padahal A3 tu sebab awak kena ingat lukisan awak ni dia kena besarkan. Ni. Tengok Okay, saya buat sekali lagi. Okay, lepas tu preview. Okay, continue. Nampaklah sikit dia masuk walaupun ada yang tak masuk. So kena adjust. Maksudnya kena crop lagi. Okay. Saya harap awak faham lah Okay, contohnya lah Okay, contohnya kalau lukisan bangunan. Okay, kalau lukisan bangunan pula. Masa awak nak hantar. Saya tak tahulah ni. Masa awak nak hantar. Dia dia 100. Dia skala dia 100. Lepas tu A3. Saya tak pastilah muat ke tak ni. Sebab saya tak test lagi ni. Memang masuk. Boleh nampak A3. Okay, saya preview. Dia tak ada masalah ni kot. Sebab satu ni sebab 100. A3. Nampak masuk semua. Tapi saya nak yang ni lah bangunan ni. Tapi ada masalah dekat sini. Nampak tak? Kalau saya buat lagi nisbah. Satu nisbah 25. Dia jadi lebih tak muat. Okay, kita tengok lukisan kawan-kawan awak Okay, tengok. Kawasan, okay, saya ambil, katakanlah saya ambil Zinyi. Okay, Zinyi. Okay, tengok masa nak lukis, awak kena copy bahagian ini saja. Okay. Ni, copy bahagian ini saja copy. Nampak tak? Dapur dengan bilik air. Itu saja. Jangan lukis balik. Ambil copy sebab dia nak copy pelan lantai saja. Jangan copy sekali dengan bumbung lah. Lepas tu awak movekan dia. Macam tu. Okay. So mana yang tak termasuk tu awak kena masukkan lah. Ni semua ni dah okay, saya copy sekali lagi Faiz baru masuk. Kita dah habis dah bincang dia punya lukisan. Okay, saya terangkan balik semula. Copy sekali ni. Ini pun copy. Semua copy. Tapi jangan copy semualah. Copy yang bilik. Tengok. Ni yang saya tunjuk kat awak ni. Nampak ni. Sekarang saya select kat sini. Ya, awak nampak. Copy. Ni awak dah start nak melukis ni. Nampak dia kacau.
Ni yang saya tunjuk kat awak. Yang kacau ni awak kena trim dia. Awak kena trim. So nak trim, yang ni tak payahlah. Yang bangunan ni delete. Dia punya garisan bangunan ni awak delete lah. Kita tak nak. Yang bangunan ni kita tak nak. Kita nak ini saja. So dia akan jadi kacau. Awak kena buat satu petak kat sini. Kan? Awak trim. Okay. Trim lah. Trim. Trim. Kacau. Okay. Okay. Trim. Trim. So yang ada baki-baki ni, biar je lah. Sebab nanti, okay, lepas tu awak test. Awak dah copy kan? Kan awak dah copy. Lepas tu awak test print. Print. Plot. Awak test plot. Awak tengok. Okay, awak test plot. Awak tengok dia masuk tak? A3 ingat PDF. Sekejap mana PDF? Okay, PDF. Size dia A3. Okay, jangan fit to size. Unit kat bawah tu 25. Okay, dalam keadaan landscape. Lepas tu pergi dekat Windows. Okay, ambil. Okay, awak lebihkan sikit lah. Okay, lebihkan sikit. Pergi sini. Okay. Lepas tu center. Okay, cantik. Nampak tak? Gambar dia tak ada warna merah. Okay, lepas tu. Saya bukan nak print. Maksudnya masa awak nak mulakan lukisan tu, awak buat satu kotak supaya awak punya gambar tu tidak keluar daripada awak punya pipe tu tidak melepasi kotak ni. Ni. Nampak tak? Okay, saya buat warna merah. Okay. Tidak melepasi warna merah ni. Sebab nanti jadi macam awak nampak tadi kan. Tadi yang masuk lambat tu susah tak saya nak terangkan. Supaya awak masa print tu dia tidak keluar daripada masalah kita tadi tu. Mana dia tadi tu? PDF. A3. Okay. Jangan fit. Kat sini tukar. Custom 25. Okay. Lepas tu center. Lepas tu window. Okay, ambil merah sampai merah ni. Okay, kita tengok dia masuk tak gambar tu. Okay, nampak dia masuk kan? Kalau kita preview pun dia masuk. Okay. Kita tengok. Kalau preview pun gambar tu masuk dekat dalam. Okay, maksudnya awak kena pastikan. Okay, sekarang barulah kita nak decide nak melukis. Sekarang dapur awak dengan bilik air tu dah masuk dalam satu kawasan. Senang kita nak lukis. Okay, bila kita dah buat macam ni, merah tu, maksudnya nanti masa awak nak buat lukisan, jangan melepasi. Okay, buang. Okay, masa nak buat lukisan ni, okay, ingat. Ni, katakanlah pipe awak semua ni, nak ni, nak meter pipe meter ni. Contoh ni, saya copy je lah Okay. Copy. Apa tinggi. Ni yang penting ni. Sekejap lagi saya bagi tahu meter ni nak letak kat mana. Tak boleh suka-suka letak. Awak nak letak sini tak boleh. Okay. Sebab awak kena ingat. Nanti sekejap saya cerita dulu. Okay, masa awak nak letak pipe, meter pipe ni. Awak nampak tak? Awak jangan letak dekat sini. Kalau awak letak dekat sini. Boleh nampak Katakanlah awak letak sini yang tak masuk dalam kotak tu. So bila kita print nanti dia tak nampak. Okay. A3. Bila kita print custom 125 dia tak nampak. Percayalah kan. Nampak? Mestilah dia tak nampak sebab dah terkeluar daripada warna merah tu. Itu maksud saya. Faham? Okay, so kalau kita tengok dia tak nampak. Nampak? Pipe tu tak nampak sebab dia terkeluar daripada situ. Boleh faham So kalau nak adjust pastikan dia masuk dekat kawasan warna merah tu. So warna merah tu awak kena besarkan sikit lah. Mungkin awak boleh besarkan sampai awak rasa boleh masuk. Barulah awak adjust. Faham Saya harap maksud saya sampai.
Maksud saya tu sampai dekat awak. Okey. Sekarang ni kita nak tentukan pula pipe. Sekarang kita nak tentukan meter pipe tu nak letak dekat mana. Okey, sekarang ni saya ambil yang okey. Siapa yang hantar-hantar je dekat saya je lah, saya buat demo. Okey. Yang hantar terkini lah, yang maksudnya yang saya sudah betulkan semualah. Okay, nanti saya cerita sikit pasal ukuran. Okay, awak tengok ini, awak kena ingat pipe perpaipan yang awak nak buat, lukisan yang awak nak buat perpaipan adalah jenis dia ada terus dan tak terus kan. Maksudnya kalau terus tu dapur awak tu dapat direct daripada meter pipe. Okay. So meter pipe tu awak kena tengok agak-agak awak nak letak meter pipe awak kat mana. Okay, meter pipe awak kat mana. Okay, sama ada, boleh nampak tak saya punya ni? Okay, sama ada sebelah kanan. Okay, meter pipe awak datang daripada kanan dekat bilik air 3 atau meter pipe awak datang daripada bilik air 2 dekat sebelah kiri. Nampak saya punya cursor tu sebelah kiri. So awak punya meter pipe jangan letak daripada sini. Boleh nampak tak sini? Sini semua kan bilik-bilik semua. So awak sebab apa? Dia akan jadi keliru sebab awak dah keluarkan gambar ni. So dah tinggal kotak ini saja yang awak nak lukis. Saya takut awak terlupa nak letak kedudukan meter pipe tu. So masa awak buat, awak kena kenal pasti nak letak meter pipe tu dekat mana. Okay, katakanlah awak nak letak sebelah kiri. Okay, sebelah kiri. So nanti masa awak lukis tu, okay, masa awak lukis tu nanti, kejap. Okay, awak kena adjust meter pipe dulu. Meter pipe ni penting. Yang dalam-dalam tu tak apa sebab nanti kita takut nanti masa lukis tu tak masuk. Ini awak kena rotate lah. Kena rotate jadi macam ni. Okay, semua template saya dah bagi. Sebenarnya lagi senang awak nak buat. Tinggal betulkan skala je. Okay, ni. Move. Okay, awak katakanlah awak letak dekat sini. Okay, awak nak letak kat sini lah. Awak cakap macam tu. Okay, awak letak dekat sini. So maksudnya kotak merah awak ni awak kena adjust. Okay, kotak merah awak ni awak kena adjust. Okay, dah letak merah ni ataupun awak nak besarkan sikit, awak kena preview balik semula. Ni, awak kena preview sekali lagi, awak tengok masuk tak kalau awak letak dekat sini. Okay, print balik, awak tengok dia masuk tak. So kalau dia masuk, sebab kotak tu saya adjust sikit je kan, rasanya tak ada masalah. Ingat jangan fit. Ada skala 25 berdasarkan soalan. Okay, PDF bagi saya dalam bentuk hilang pula cursor saya ni. Sekejap. Okey, sekejap pastikan sebab saya dah buat. Dia ada masalah kat situ lah, saya tunjuk kat awak. Masalah daripada awal saya detect. Jadi senang sikit kot. Center A3 25. Ni tengok dia ada merah, line merah. Awak nampak tak ada line merah kat sini? Macam tak masuk. Tu bila kita preview, dia masuk ke tak masuk. Awak adjust macam tu lah. Ke saya, silap saya tak ni. Saya tak window Sekejap windowkan dulu. Ke saya window salah. Patutlah display. So window, salah. Window. Ini. Sampai sini. Okay, nampak tak? Tak ada merah. Maksudnya kalau tak ada merah tu, dia masuk lah. Gambar tu masuk lah. Gambar tu masuk, baru awak boleh start melukis. Cantik. Ingat gambar awak tu dia akan jadi besar tu. Okay, ukuran awak tu akan jadi besar 4 kali ganda. 4 kali ganda. Betul lah 4 kali ganda. Okay, 4 kali ganda besar dia daripada asal. Faham? Okay. Ini lukisan siapa? Zinggi. Okay, kita tengok lukisan orang lain, apa akan terjadi kalau lukisan dia tu panjang. Contohnya lukisan Jiu. Okay, Jiu, awak kena decide. Nak ambil bilik air 4 atau nak ambil bilik air 3. Dia kata bilik air yang berhampiran dengan dapur. So awak kena ambil.
Okey, kalau dia ambil bilik air 4, okeylah. Maksudnya tak jauh lah. Okey, tengok Rachel. Okey, Rachel, nampak bilik dapur dia dengan bilik air kan? Okey, dapur dia besar. So maksudnya Rachel awak kena ambil jangan keseluruhan dapur lah. Dapur dengan bilik air sikit aje. So nanti dia kena buat garisan keratan. Okey. Lepas tu siapa lagi tadi tu yang tunjuk kat saya? Nada. Nada. Okey, Nada dapur dia dengan bilik. Bolehlah dekat. Kalau dia memanjang, dia yang memanjang ni Faiz tadi kan? Faiz tadi tu, nampak tak? Okey, Faiz, nampak tak Faiz? Dapur dia dengan bilik air memang dekat. Tapi saya susah nak letak dekat sinki. Saya susah nak letak sinki. Sinki dapur saya kena letak dekat-dekat dengan tingkap. Jadi dapur Faiz tadi tu memanjang. Faiz dengar. Okey, saya ambil juga, saya ambil tapi dia jadi besar, dia jadi panjang. Okey, dia jadi panjang. Okey, nampak tak Faiz? Ni. Ni tadi tu lukisan awak dia jadi memanjang. So bila saya print dia tak muat. Dia tak muat, awak kena potong. Potong tapi kena tunjuk keratan. Dia tak salah. Awak tak salah awak potong. Tapi kena tunjukkan itu adalah garisan keratan di mana awak dah pendekkan sikit awak punya ni. Dia antara dua. Sama ada awak nak pendekkan lukisan awak ataupun awak nak baiki lukisan awak supaya bilik air awak tu betul-betul dekat dengan dapur. So kita nak tarik tu senang. Okey, settle yang itu. Okey, sekarang ni katakanlah saya ambil Zinyi punya lukisan. Okey, ini saya dah ambil. Okey. Awak kena buat satu kotak isometri. Okey, satu kotak isometri. Okey, sekarang awak dah decide. Okey, kotak isometri saya tunjukkan contoh pipe. Okey, ini saya dah buatkan untuk awak. Okey, ini jenis-jenis kotak isometri lah. Sama ada ke kiri atau ke kanan. Okey, nanti saya tunjukkan kalau awak perlukan skala. Okey, sekarang ni boleh tukar tempat. Boleh. Awak nak tukar tempat pun boleh, tak ada masalah. Sebab lukisan awak belum buat lagi. Awak kan dalam proses. Itulah saya kata senangnya bila guna AutoCAD. Nak tukar-tukar pun senang. Dia kalau susah bila awak dah start berlukis. Awak akan angin satu badan sebab nak kena padam, nak kena buat. Tak apa. Sekarang nak tukar silakan, tak ada masalah. Okey. Lepas tu okey, sekarang awak tengok ini pipe. Okey. Tengok. Saya mulakan sama ada daripada sini, okey, ataupun daripada sini. So awak boleh kopi-kopi. Ini kotak isometri yang saya dah buat siap-siap. Okey, sekarang ni bila Zinyi punya lukisan saya nak letak macam ni. Okey, awak kena yang ini awak kena ada kemahiran nak menggambarkan awak nak buat kotak isometri tu kat mana. Okey, awak perlu tukar kepada 30. Awak nampak tracking setting tu saya tukar 30. Okey, tracking setting tu 30. Okey, saya tak tukar cursor saya ni. Okey, tinggi 3,500. Okey, lepas tu saya nak start dari sini kot. Okey, lepas tu ini. Saya nak buat kotak isometri. Saya kena ukur dulu awak punya dapur awak berapa. Ni katakanlah ni agak-agak ukuran dapur awak sebab nanti dia jadi syok sendiri pula kalau kita lukis. Okey, tak nampak pula. Ni tak nampak ni. Okey, kalau tak nampak, tengok kalau siapa mengalami macam ni tak nampak kan, awak klik dekat situ sebab ni saya tengah buat dimensi tapi tak nampak. Klik kanan, pergi dekat properties. Okey, pergi dekat properties. Alamak, property saya dekat sini pula. Sekejap saya tolak dia. Ni. Klik dekat properties. Okey, pergi dekat text. Text awak tu. Okey, tukar 200 kot. Tengok dia berubah tak? Okey lah. Nampak, asal nampak je lah. Okey, asal nampak je. Sebab nanti kita bukan nak sangat ukuran, kita nak padam. Okey, so dia punya panjang ni 2,000. Okey, 2,000. So, kat sini, awak buat. Okey, sekarang kotak isometri saya nak buat macam ni. 2,000. Panjang dia 2,000. Tinggi dia 3,500.
Okey. Okay, lepas tu lagi kena ukur lagi. Dimensi 9. Ukur lah dari ujung ke ujung pun tak apa, tak kisahlah. Okey. Lepas tu ukur, tak nampak kan? Tak nampak, klik kanan, pergi dekat properties, pergi dekat text. Bahagian height ni tukar 200. Okey, so panjang dia 3150. So kat sini 3150. 3150. Okey. Ini tadi tu tak isometri Okey, sekejap saya betulkan. Pula trim pula. Okey, kotak dia lah. Maksudnya kita akan buat kotak. Trim lah, trim. Okey, ini yang saya buat kotak ni baru dapur tau. Okey, baru dapur. So dalam dia tu awak buat kotak tapi garisan putus-putus. 30 darjah ke ni? Kan betul macam tak betul je kan saya punya ni. Nampak dia tak bertemu. Tak apalah. Awak tahu 30 darjah? Nampak pula saya nak check. 30 darjah kan? Okey, 30 darjah. Ini macam sengit je kan saya punya lukisan. Tak apalah nanti awak check balik. Sekejap saya betulkan. Sudut dia ni tak 30 darjah. 30 darjah. Okey. So copy. Okey. So ni pun tak 30 darjah ni. Macam pelik je kan. So saya besarkan lah. Tadi tu berapa? 3000. Kan salah pula saya ukur. 3150. Macam ni. 3150. Besar dia. Okay. Okey lah. Nanti lambat pula. Okey, tak apalah awak boleh faham kan nak buat kotak dia tu. Okey, saya anggap je lah awak faham buat kotak. Ni saya buat kotak ni tak ni. Okey, lepas tu bilik air pula. Okey, bilik air pun sama. Katakanlah nak buat ukur lagi bilik air. Berapa dia punya ni. Lebar dia. Okey, tak nampak. Klik kanan. Pergi properties. Dekat bahagian text. Okey, tukar 200. Okey. Okey, 2000. Okey, 2400. Okey, 2400. Okey, so dah ada 2 kotak. Okey, cuma dari awak lah kalau awak nak buat kotak tu putus-putus ke apa ke kan. Dari awak saja. Okey, dah settle yang kotak ni lah. Okey, cuma awak dah tahulah ini kotak yang awak akan lukis. Sama ada dekat dapur ataupun dekat dalam dekat dapur ataupun dekat dalam bilik air. Okey, sekarang awak nak letak dia punya minggu sebelum ni saya dah, ini Rachel, mana Rachel? Okey, minggu sebelum tu saya dah ajar. Okey, ni Rachel kan.
Okey, saya dah ajar yang ini. Okey. Sekarang ni, okey. Okey, ada lagi satu teknik. Ini delete dulu lah, ni kita tak nak kan. Okey, sekarang kita dah settle lah. Maksudnya kita dah tentukan nak letak meter air tu kat mana. Ingat jangan letak sembarangan. Jangan sampai meter air tu sebenarnya yang awak letak tu adalah kawasan bilik ke apa ke, jangan. Mesti dia letak dekat kawasan dekat sebelah luar. Okey, kiranya cerita pasal meter air tu dah settle. Okey, sekarang kita nak minggu lepas saya ajar macam mana daripada isometri nak pergi dekat ortografik kan. Okey, minggu ni saya ajar pula. Mula-mula awak tentukan dulu kedudukan apa tu alat-alat awak lah. Okey, peralatan awak tu ataupun awak punya apa nama ni, kelengkapan awak tu lah, awak nak letakkan kat mana. Okey, contoh dapur. Okey, sekarang saya baru perasan lah. Zini, dapur awak tak ada tingkap. Zini nanti letak tingkap Okey, katakanlah saya nak letak dapur kan betul tak? Zini punya dapur tak ada tingkap. Tingkap dapur kena ada tingkap nanti Zini betulkan. Okey, katakanlah tingkap Zini ni dekat sini. Dekat sebelah sini. Saya tak ada masa nak betulkan tau Zini, awak dengar Okey, katakanlah tingkap dia dekat sini. So saya akan letak sinki, saya akan ambil gambar sinki yang atas ni. Gambar sinki yang sebelah atas. Okey. Awak boleh nampak semua sekali ni. Okey, saya copy semua sekali. Simbol-simbol ni semua ni saya ambil. Kan senang dah ada simbol. Cuma nanti saya bagi tahu awak apa masalah simbol ni. Okey, sebenarnya awak nak buat sendiri pun boleh. Okey. Tengok. Ini saya copy, masukkan dekat Zini punya lukisan. Okey, paste. Okey, boleh nampak tak? Okey. Ni, nampak tak? Okey, cuba awak tengok. Sinki tu besar gedabak kan? Tahu tak gedabak tu apa? Besar sangat kan? Katakanlah awak nak kecilkan dia. Okey. Okey, letak tepi ni dulu. Okey, awak nak kecilkan sinki. Awak pergi select. Ni pastikan yang saya cakap ni awak catat tau. Okey, select. Okey, pergi dekat scale. Letak dekat tengah-tengah. Jangan letak tempat lain, letak tengah-tengah. Tengah-tengah lah, carilah asalkan dekat objek tu. Klik. Okey, kalau awak tekan 2, maksudnya awak dah besarkan awak punya lukisan tu 2 kali ganda. Okey, sekarang awak nak kecilkan, awak boleh tekan 0.7, 0.5, 0.3. Kalau awak rasa nak kecil sikit, awak letak 0.7. 0.7. 0.7 tu maksudnya kecil kan? Nampak? Dia kecil. Dia kecil. So saya tunjuk, patutnya saya kena tunjuk yang asal lah. Sekejap saya undo dulu. Okey, ni asal. Saya tunjuk yang asal Awak ni bertuah sangat-sangat bertuah. Banyak betul ilmu saya turunkan kat awak. Saya rasa lepas ni awak lah boleh jadi arkitek, engineer dah. Engineer, tak payah belajar tinggi-tinggi pun. Awak dah boleh jadi dah kalau betul-betul kuasai lah. Okey, tengok betul-betul Okey, sekarang ni saya nak kecilkan. Okey. Pergi dekat scale. Okey. Tengok kalau saya besarkan, katakanlah saya nak besarkan, saya tekan nombor 2. Dia tekan nombor 1, 2. Kalau 1 dia jadi objek yang asal. 2, tekan 2. Enter. Dia besar kan? Okay, sekarang okey, dia besar. Tak payahlah besar. Kita tak perlu besar. Okey, sekarang ni awak punya ini gambar isometri, dia tak ada untuk apa ni, kalau simbol dia tak kisah. Asalkan sedap mata memandang, dia tak ada macam kita bangunan. Bangunan mesti nak ukuran tepat, mesti tak. Kalau untuk lukisan paip ni dia tak ada. Dia tak ada orang kata cikgu nak kena kira sinki ke, tak payah sinki. Itu adalah simbol. Dia asalkan sedap mata memandang dan reasonable. Okey, sekarang ni saya nak kecilkan pula. Ni asal dua-dua ni asal. Okey, awak jangan kecilkan sekali simbol yang ini. Awak cuma kecilkan simbol aja. Simbol yang warna merah tu tak payah kecilkan. Okey, sekarang ni saya nak kecilkan. Pergi dekat scale. Kalau scale kat atas ni tak ada, awak cari dekat modify dekat pull down kan ada modify kan. Okey, sekarang ni saya tak tahu AutoCAD awak sama dengan saya. Tapi kalau benda tu tak sama dengan awak pergi dekat modify, pergi dekat scale. Dekat modify, pull down menu tu mesti sama dengan saya. Semua orang mesti sama. Pergi dekat scale, klik dekat tengah-tengah. Okey.
awak nak kecilkan 2 kali ganda. 0.5. Kecil. Nampak tak? Kecil, sangat-sangat kecil. Tak cantik sangat lah kan kalau kecil. Okay, macam tak cantik kan. Okay, so better awak buat 0.7 lah. Okay, so hari ni takut je. Rasa macam tak cukup masa je kalau nak mengajar kelawak ni. Okay, scale. Tengok pull down menu. Scale. Kat tengah-tengah tu 0.7. 0.7. Enter. Nampak? Dia kecil. Kecil dia tu cantik lah. Supaya nanti bila awak nak copy paste. Katakanlah awak nak copy ni dulu. Tak nak copy dia punya simbol tu. Okay. Copy lah. Copy. Movekan dia lah. Move. Okay. Move. Dia dekat sini. Awak nak letak sini. Tapi make sure yang awak letak tu dekat dengan tingkap. Okay. Biasanya sinki dapur mesti berhadapan dengan tingkap sebab dia melibatkan kawasan yang lembap. Kalau tak nanti dia macam keluar skema pemakahan, nanti dia kata tak ada kreativiti lah, tidak reasonable lah kedudukan dia. So mesti pastikan awak punya sinki dapur tu mesti dekat-dekat dengan tingkap. So letaklah dekat sini. Letak sini Okay, letak. Okay, kemudian bilik air. Okay, dia kan ada sinki, bilik air. Lepas tu, satu lagi. Ni pun penting juga ni. Patutnya saya tunjuk yang ni dulu. Silap pula saya. Ni penting ni. Patutnya saya kena tunjuk yang ni dulu. Ni. Awak nampak tak ni apa? Tangki air. Nampak? Saya silap ni. Okay, tangki air. Kalau letak dekat atas bilik air, dia macam berserabut. So awak kena letak dekat-dekat dengan dapur yang mana senang awak nak tarik daripada meter air ni kan. Letak dekat sini. Boleh nampak tak? Ni tangki air. Saya ada lukiskan untuk awak. Ini file ni saya akan bagi awak. Cuma saya tak tahu awak file-file saya ni awak buka ke tak. Sebab kalau awak buka tak boleh, awak kena cakap dengan saya. Mungkin tak sesuai dengan awak punya AutoCAD kan. Sebab AutoCAD saya ni 2019. 2019. Kalau awak punya AutoCAD bawah daripada saya, mungkin tak boleh buka. Okay, kalau 18 mungkin boleh kot. Daripada yang apa tu, yang tak buka lagi tu senyapnya saya pun tak tahulah. Yang senyap tu dah buka ke tak. Copy dia lah semua ni. Okay. Kita copy. Copy jangan ambil arahan copy yang ini tau. Ni copy yang dekat dalam lukisan awak. Awak kena ambil copy yang besar ni. Copy clip nama dia. Okay, lepas tu tadi pun Zinni punya kan. Kat sini. Paste. Paste kat sini, paste. Paste. Okay, masa awak nak paste tu awak tengok sesuai tak? Besar gedabak ke? Besar ke tak kan? Okay, letak tepi dulu. Okay, kecilkan dia. Kecilkan gambar ni dulu. Kecilkan. Yang ini, gambar ni. Simbol dia tu tak apa. Janganlah kecil. Nanti dia ni pula. Berikut. Awak kecilkan. Okay. So, scale. Modify. Pergi dekat scale. Klik dekat situ. Tengah-tengah. Lepas tu 0.7 kan? 0.7. Okay. Ingat. Awak punya apa tu, ini tangki air tau. Tangki air. Awak jangan tangki air tu lebih kecil daripada sinki. Tu pun reasonable juga. So jangan terlalu kecil sangat sebab orang tahu ini adalah tangki air. Kenapa tangki air kecil sangat daripada sinki ni? Macam tu. Okay, nampak tak? Okay, biar dia besar sikit lah. Nampak ini sinki kan? Biarlah dia besar sikit. Lepas tu, kata kalau awak nak letak, dia jangan letak. Okay, dia nak letak dekat-dekat boleh. Tengah-tengah. Boleh tak? Dia awak nak letak dekat atas apa? Atas apa tu, tiang ke dinding boleh. Okay, ataupun awak cakap saya nak pusingkan dia cikgu lah. Kejap, bateri saya pula habis. Okay, selamat. Okay, katakanlah awak nak rotate dia. Okay, rotate lah supaya senang air awak tu nak masuk. Okay, tak sempat ni dah 11 minit. Saya nak buat video pun saya tak tahu macam mana nak buat ni. Nak sampaikan sebab terlampau banyak ni. Okay, ni
Sebab apa? Nanti air daripada luar ni, okay, air daripada sini dia nak masuk dalam. Tengok saya akan movekan dia ni. Okay, air daripada sini dia nak masuk dekat sini. Macam tu lah. Dia nak masuk. Tengok, dia punya dot ni tertinggal pula. Ni. Dia kena ada ni Ada point keluar. Point keluar ni kena copy. Move lah, saya move. Ni, movekan dia kat sini. So kalau dia tak kena, awak kena ejak. Ini yang saya tengah buat ni, kena buat tu macam pelampung air lah. Dia kontrol kemasukan air. Awak jangan salah masuk tau. Ni. Tapi awak kena ingat. Sekarang ini air tu masuk, dia mesti ada kunci. Kunci pipe. Okay. So saya copy lah ni kunci pipe. Okay, kunci pipe dia pastikan saiz dia semua sama. Sebab bila awak copy awak tengok nanti macam-macam saiz tu. Tu tugas awak lah. Takkan semua nak senang kan. Ada juga susah saya bagi awak. Mesti jumpa kunci dia. Awak kena bayangkan lah air tu nak masuk. Kalau katakanlah awak nak tukar awak punya tangki air. Mestilah awak nak pastikan air jangan masuk kan. So nak pastikan air jangan masuk, itulah fungsi dia kunci. Okey. Lepas tu air kalau daripada tangki dia nak keluar, dia boleh keluar dekat mana-mana je. Faham? Okay. Dan dekat tangki air mesti ada satu dia mesti ada satu ni boleh nampak tak? Pipe limpah. Nampak tak ni pipe limpah? Okay, pipe limpah ni tujuannya adalah kalau awak punya apa nama ni berbola ni rosak kan, berbola ni rosak ke dah haus dah bertahun-tahun rosak, dia dah tak boleh nak tutup lagi kemasukan air yang banyak, nanti pipe limpah ni dia akan keluarkan air tu dekat luar. So kedudukan ni mesti berada dekat luar, jangan duduk dekat dalam. Faham tak? Jangan duduk kat dalam. Contohnya katakanlah awak letak katakanlah Rachel punya rumah kat sini, dia nak letak tangki dekat sini. Katakanlah tangki dia letak dekat sini. Contohlah lepas tu tiba-tiba ada pipe limpah kat sini. Pipe limpah tak boleh berada dekat rumah. Ni tak boleh. Awak kena tarik. Awak nak letak pipe limpah tak boleh dekat sini. So awak kena cari mana-mana kawasan yang dia akan menuju ke luar. Faham? Menuju ke dinding sebelah luar. Kat mana-mana lah boleh. Kat mana-mana. Dia tak semestinya dia berada dekat-dekat dengan sini. Kalau gambar ni saya dah tak ada pilihan lain. So saya akan buat pipe limpah saya. Dan pipe limpah tak perlu ada kunci pipe. Tak payah. Pipe limpah saja tak ada kunci. Sebab dia dah limpah kan. Dia memang fungsi dia tu, dia akan berfungsi kalau dia tu ada air je. Salah. Sepatutnya saya rotate. Saya harap awak tak tidur Saya tak tahulah awak ni senyap ke. Tahu perasaan saya mengajar awak tak tengok muka awak ni. Risau tahu tak? Dah lah benda ni penting. Nampak? Okey. Kalau saya mengajar matematik ada juga bunyi-bunyi suara. Budak-budak saya. Nampak? Dia mesti berada kat luar. Ni yang saya tunjuk kat awak. Cuba awak tengok. Sekejap Sama ke tak sama bulatan ni? Ni yang saya nak cakap dengan awak. Okey. Kalau awak nanti bila saya bagi simbol, ada bulatan tu kecil, ada bulatan tu besar. Okey, tugas awak nak pastikan biar semua simbol, kalau bulatan semua seragam, kalau kunci semua seragam. Sebab saya bagi awak fail yang tak seragam. Ada bulatan kecil, ada bulatan besar. Itu bahagian awak lah. Saya tak nak mudahkan semua kerja awak. Okay, faham lah? Okay, ini kita dah tentukan kat sini. Lepas tu ada masa lagi tak? Aduh. Tak cukup masa saya nak mengajar awak. Okay, lepas tu kita nak letak toilet. Nak letak toilet. Kita mesti ada toilet. Okay, saya ambil je mana-mana. Nanti kita rotate lah. Copy.
Okey. Lepas tu tadi kan Zinni. Untung Zinni. Cikgu dah susunkan untuk dia. Nampak? Okey, tengok toilet tu besar sangat kan? Okey, awak nak letak toilet tu kat mana? Okey, kalau saya sepatutnya letak dekat-dekat dengan sini lah. Okey, so dekat-dekat dengan uh, apa tu tingkap kat luar tu. Kan bau kan? Jadi better dekat situ lah. Okey, sama juga pergi dekat scale. Ni saya copy tak habis ni nampak keluar. Nanti Zini betulkan lah. Kalau awak nak file ni, awak PM saya. Kalau awak nak usaha sendiri, silakan. Tak ada masalah. Saya bagi je dua-dua siapa nak. Okay. Nampak? Katakanlah saya move. Saya movekan kat sini. Boleh lah. Apa tu, nak dekat-dekat dengan singgi boleh lah. Masih boleh diterima lagi. So, kecil sangat nanti susah nak lukis. Awak kena ingat lepas ni awak kena nak lukis pakai pensel ni. Cuma tekap je macam budak-budak sekolah. Okay. Letak toilet kat sini. Okay, lepas toilet, okey lah. Awak tengok lagi. Contoh, dia awak kena copy ni. Ni. Toilet tu tadi kan saya lupa nak copy ni. Patutnya copy ni sekali lah. Copy yang ini sekali. Copy sekali ni. Okay, nak mudahkan awak. Cuma, okay. Ni paste. Tak buat saya buat tadi tu. Copy kan. Salah, kalau kita salah copy dia tak jadi tau. Dia kena copy yang satu lagi Tengok saya tekan copy yang mana tadi tu. Okay, copy yang ini. Pergi dekat sini. Paste. Paste dekat sini. Okay. Boleh lah awak nak letak sebelah sini pun boleh. Ikutlah. Nanti kemudian baru kita betulkan. Sekarang ni hari ni kita belajar copy paste dia dulu. Katakan Okay, lepas-lepas ni baru kita betulkan. Asalkan masa awak buat tu pastikan dia tidak melepasi kotak yang awak dah buat. Kotak yang bila awak nak print tu dia tak keluar daripada situ. Okay, lepas tu copy apa lagi? Kita nak kena copy besen ni. Ni. Besen ni. Okay, copy semua sekali. Saya belum letak ni tadi ni dah. Ni dah letak Tempat air panas ni dah letak. Okay, so kat mana ni? Kat mana tadi tu? Contoh baik. Okay, ni. Saya nak copy ni. Besen ni. Kalau dia punya size tu dah okey lah. Tak ada masalah lah. Okay, copy. Lepas tu bangunan. Okay, paste. Tengok. Kata kalau awak kata, dah okey lah. Ataupun nak kecilkan sikit lah. Kecilkan sikit je. Okay, masa kecilkan. Okay, kecilkan yang ini sajalah. Bulatan-bulatan kunci-kunci tu tak payah kecilkan. Sama lagi, scale 0.7. 0.7. Okay, so bila nak adjust, move. Awak nak letak mana? Okay, katakanlah awak cakap saya nak letak sebelah toilet. So kalau nak letak sebelah toilet, awak kena rotate lah. Kalau nak letak ujung pun boleh, tak masalah. Okay, sinilah kata nak letak sini. Boleh, tak ada masalah. Okay, nanti baru awak tarik yang ni sekali. Ni tarik. Ni tarik. Cuma awak kena ingat pipe ni kan dia tanam dekat dinding. Yang ini kedudukan dia tak kisahlah kalau dia dekat mana-mana kiri ke kanan ke apa dia tak ada masalah lah. Okay. Nanti yang penting tu yang saya cakap dengan awak tadi tu lah. Yang ni sebelah luar. Yang penting dengan tangki. Okay, ni dah. Okay, last one awak kena copy yang ini. Itu tak last ke? Ni dah. Okay, ni. Ni. Nak letak benda ala ni. Okay. Ada setiap kalau awak perasan ada dua sambungan kat situ. Air sejuk dengan air panas. Yang tak ada ni.
Yang tak ada, okey sekarang ni bila saya copy dekat dia ni, dia jadi hilang lah. Ni air panas. Phantom, garisan phantom tapi tak nampak. Okey, kenapa tak nampak? Bagus. Bagus soalan bagi diri saya sendiri. Okey, sekejap saya tolak. Awak tak tanya, saya jawab. Okey, skala dia. Okey, skala dia ni kena ubah kot. 10. Okey, tak boleh juga. Phantom. Tengok. Okey, baru tukar. Tadi saya dah tukar 10 kan? Garisan phantom. Okey, air panas dia mesti berada di sebelah kiri tau. Jangan letak sebelah kanan. Okey, dia berada sebelah kiri. Ni. Okey, ni semua garisan phantom. Bukalah. Phantom tu ada 3. So awak kena pilih mana satu phantom yang keluar. Yang keluar. Ada phantom 2 kali ganda, 3 kali ganda. Okey, sekarang singki dia jadi besar kan? So kena kecilkan lah. Okey, kecilkan singki awak. Scale 0.7. Okey dah. Lepas tu awak nak letak kat mana? Singki tu, bukan singki ni. Ni apa? Besin cuci kan? Singki tu yang dapur. Ni besin cuci ni. Nampak? Dia macam lebih besar daripada ni kan? Itulah. Tapi awak kena adjust kan nanti. Jangan sama besar sangat lah. Nak kecilkan sikit lagi pun boleh. Katakanlah nak kecilkan lagi sikit Ini saya kecilkan lagi. Scale. Kecilkan lagi 0.7. Lagi. Okey dah cukup lah. Kecil sikit lah daripada tadi kan. Asal sedap mata-mata aku. So saya letak sini. Macam tu. So nanti yang ni semua saya rotate lah. Saya rotate. Letak sini. Macam tu. Dah settle. Okay. Ada sesiapa nak tanya tak? Saya rasa saya tak boleh teruskan ni. Ada 5 minit je. Saya bagi ruang untuk awak tanya. Lepas tu nanti, hari tu kan saya ajar daripada isometri pergi daripada isometri. So hari ni saya ajar daripada isometri. Awak kena pilih lah mana yang sesuai. Cuma bila awak dah susun-susun macam ni, baru awak boleh letak dekat kotak ni. Kotak isometri yang awak dah buat tadi tu. Nampak kan kotak ni? Okay, kotak isometri yang awak dah buat nanti, barulah awak boleh susun. Awak nak ambil singki, katakanlah awak nak ambil singki yang kedudukan dia kat sini. Okay, tengok saya copy. So awak boleh ambil, copy sekali semua. Okay, ini copy ni. Okay, copy. Katalah copy lah. Ni sekali dengan copy. Semualah ni copy. Nanti baru kita adjust. Sekarang ni saya baru copy tau. Besok kita ajar macam mana nak sambung. So Zinji saya tak boleh bagi awak punya file hari ni lah. Sebab besok saya nak guna. Kita nak belajar sambung pula. Copy. Okay. Ni yang best. Paste. Paste kat sini. Nampak tak? Paste dekat ujung sini. Okay, atas sikit lah. Sebab singgi kan atas, janganlah kat bawah. Atas sikit. Jadi barulah awak nampak apa kegunaannya kotak isometri ni. Sama juga dekat tab mandi ni kan. Tab mandi awak letak sini. So awak kena pilih. Pilih yang saya dah buat. 2 hari saya buatkan untuk awak ni. Sebab saya tak reti betul nak ajar macam mana nak bagi awak faham dalam keadaan pandemik macam ni. Nak bagi awak faham ni. Saya rasa AutoCAD saja yang boleh senang nak bagi awak faham. Betul tak? Kan? Okay, tengok Okay, tab mandi tu tadi macam mana kedudukan dia? Zini punya gambar tadi kedudukan dia macam ni. So saya akan pilih bulatan itu kat situ. Okay, nampak? Saya akan pilih tab mandi yang kedudukan dia macam ni. 1 minit lagi. Ya Allah. Kalau cakap dengan awak ni kelas tak cukup masa lah. Saya copy je lah semua nanti padam. Nampak?
Okay. Nanti saya padam lah kat sana. Okay, saya copy. Paste. Nampak kan senang. Paste kat sini je. Besok kita ajar ni. Dekat sini saya letak. Lah. Paste. Okay. Sini. Lebih kurang. Bismillah. Boleh nampak. Habis. Sampai sini je saya dapat tunjuk awak. Kan? Nanti besok saya sambung. Zinji saya tak boleh bagi. Semua ni yang duduk dekat sini semua saya tak boleh bagi hari ni. Nak buat demo lagi. So, esok saya akan tengok ni Zinji. Saya dah save dah. Besok saya akan tunjukkan macam mana nak letak lagi sinki, apa lagi, apa tu, tangki air ni semua. Lepas tu nak ajar macam mana sambung. Okay, sebab dah habis masa dah. Saya pun ada kelas. Okay. So, kalau tak faham PM, tapi besok kita jumpa lagi. So, hari ni saya nak confirmkan yang tak ada Semenda ada Semenda. Faiz ada. Jeremy yang tak ada Ada je. Okay, Semenda ada. Faiz pun ada. Yang tak ada Jeremy dengan Wendy kan? Okay, 2 orang ni tak ada. Okay, itu saja. So, jumpa lagi esok. Bye-bye semua. Saya rakam juga ni. Okay, besok kita jumpa